Pengurusan jenazah. Bunyi apa tu? Alright. Suara kau. Bunyi ni kepompong. Okay. Alright. Sound. Speech. Yang mana berbesian? Alah. Okay. Siapa yang bersiul tu? Betul. Okay, auzubillah. Okay, kita boleh start insyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua anak-anak murid. Okey, masih lagi kita dapat belajar untuk pada sesi belah petang pula. Tadi pagi dah belajar, lepas tu ada koko kan? Pukul 1, pukul 2 ada koko ya? Betul. Ada koko, lepas tu diberi masa pula setengah jam sahaja dan setengah jam 2.5 ni masuk untuk kafar pula. Jadi kita sebagai murid, bukan sebagai murid pun, sebagai manusia kita kena sentiasa menimba ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat di masa akan datang. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Hari ni kita akan masuk tajuk yang baru. Tajuk yang baru di mana untuk mata pelajaran fiqh ni, yang tajuk ini yang dinamakan pengurusan jenazah, ya. Pengurusan jenazah. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanyalah, siapa yang pernah solat jenazah? Yang pernah solat jenazah? Pernah. Atuk saya. Pernah. Ya, Aina pernah ya. Aina Harizah ya. Aina Harizah ya, bukan Hazirah ya. Aina Harizah pernah. Saya pernah. Mizuraimi, siapa yang Mizuraimi megat ya kan? Atuk saya pernah. Mio pernah ya. Adam Faris pernah. Internet saya tak okey. Balkis pernah ya, Balkis? Alhamdulillah. Okey. Mana yang dah pernah tu, alhamdulillah, kiranya ada pengalaman ya, ada pengalaman. Atuk saya. Okey ya. Alhamdulillah. Maksudnya ada pengalaman. Mana yang belum ada pengalaman lagi, kita akan sama-sama belajar lah. Kayak apa? Mungkin mana yang dah pernah tu, tahu tak dia punya bacaan-bacaan dia apa sebelum ni? Masa Tak lupa. main. Tahu ke tak? Tahu ke tak tahu? Pernah sikit-sikit. Salah. Tahu sikit-sikit. Tahu dia baca apa? Baca Al-Fatihah saja. Selawat ke atas Nabi. Okey, dia ada banyaklah dia punya cara. So bila untuk pengurusan jenazah ni, okey, yang dimaksudkan jenazah ini apa? Orang yang dah mati. Orang Islam yang meninggal. Orang Islam yang telah meninggal. Dia telah meninggal. Orang Islam yang telah meninggal dunia. Kalau Cina mati, orang yang beragama selain daripada agama Islam, dia orang kafir lah. Boleh tak kita panggil dia jenazah? Tak boleh. Tak boleh ya. Jenazah tu dia khusus untuk orang Islam. Jadi apa ni? So kita panggil dia mayat. Ya betul, dia dipanggil mayat ya, lain. Dia lain ya. Kalau jenazah ni dia bahasa untuk orang Islam lah, dia dipanggil jenazah ya. InsyaAllah. Okey, sebelum kita start untuk pengurusan jenazah, minta seorang untuk baca doa. Saya nak Sarah. mana boleh, kena lelaki. Asal perempuan pula. Okey, saya nak Muhammad Akif Give me moment. Khairi. Muhammad Akif bin Muhammad Khairi. Ada? Baca doa. Muhammad Akif bin Muhammad Khairi. Ada? Dia baru join Ustaz. Yalah. Dengar tak?
Muhammad Akif bin Muhammad Okey, baca. Ada tak? Dipersilakan. Muhammad Akif. Ada Ustaz, dia tak nak baca. Aduh. Ustaz, gaming moment pula. Ada parti. Okey, jenazah. Okey, kalau macam tu saya pilih ni lah. Mana tadi Gaming saya moment jumpa apa? gaming tadi ya? Gaming moment. Gaming moment ni siapa? Orang lain. Siapa gaming moment ni? Who is moment? Aduh, aku Nama sebenar aku apa? Dia main game tu. Hamba Allah. Nama sebenar siapa gaming moment? Nama sebenar apa? Yang moment. Hamba Allah. Malaysia. Aduh. Kau macam ni bagi Akil lah. Akil. Tutup kamera, tutup Okey, mic. Muhammad Amirul Haziq. Muhammad Amirul Haziq. Saya nak Muhammad Amirul Haziq. Tutup kamera, tutup mic. Amirul Haziq. Baca doa Amirul Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Amirul Haziq yang dah bacakan doa. Okey, mudah-mudahan kelas kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah dan memberi manfaat kepada kita semua pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang insya-Allah. Okey, kelas. Okey, ikut sama-sama dengan ustaz untuk tajuk hari ini pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Urusan jenazah. Okey, so hari ni kita akan tahu daripada A sampai Z, daripada orang tu meninggal sampailah macam mana kita nak menguruskan dia, daripada macam mana dia lepas dia mati, apa yang kita nak kena buat, lepas tu apa yang apa yang kita nak kena lakukan. Biasa kita tengok orang, apa yang biasa kalau bila dah disebut orang meninggal dunia ni, apa yang biasa kita selalu dengar? Kita akan buat apa untuk orang yang dah meninggal? Baca Yasin. Lepas tu lagi hantar ke kubur lagi. Menangis. Hantar Ya, kubur dalam doa. kelas. Menangis. Bawa Okey, menangis. Aduh. Okey. Sedih. Menangis pun boleh. Okey. Mandikan dia. Lagi? Misal. Mandikan dia. Lagi? Misal. Bumikan dia. Doakan dia. Kapal. Doakan dia. Solatkan dia. Kuburkan dia. Kawat. Ilahi. Kawat. Kau nak berkawat apa? Solatkan dia. Dia. Mengkafankan dia ataupun kafankan dia dengan kain selimut apa semua, baca Yasin, and then solat jenazah semua. Itu adalah yang biasa kita nampak dan kadang tu ada yang pernah buat, alhamdulillah. Mana yang belum buat lagi, insya-Allah kita belajar. Okey, kita tengok apa dia pengurusan jenazah yang ada dekat hari ini. Okey, perkara yang ni yang saya cakap tadi tu, perkara yang wajib dilakukan ke atas jenazah. Okey, ikut sama dengan ustaz. Apabila seseorang itu meninggal dunia, Apabila seseorang itu meninggal dunia, wajib ke atas orang yang hidup Wajib ke atas orang yang hidup menyempurnakan 4 perkara ke atas mayat atau jenazah. gunakan 4 perkara ke atas mayat atau jenazah. Ayat atau jenazah. Memandikan, Mandikan, mengkafankan, pankan, menyembahyangkan, Membayangkan. mengebumikan. membumikan, Okey.
Jadi ini adalah salah satu, ini adalah bukan salah satu, inilah perkara-perkara wajib yang dilakukan apabila berlakunya seseorang itu meninggal dunia, ya. Apa kelas? Okey, apa 4 perkara yang wajib kita lakukan ke atas jenazah? Yang pertama apa dia? Memandikan. Memandikan. Yang kedua? Mengkapankan. Mengkafankan. Yang ketiga? Menyembayangkan. Menyembahyangkan. Yang keempat? Mengebumikan. Mengebumikan. Okey, kita tengok kat sini, dia ni bila yang ustaz tulis kat sini ni semuanya secara berturut. Bila orang tu dah meninggal, perkara pertama sekali yang kita kena buat ialah memandikan dia. Ya. Selepas dia mati, lepas korang menangis ke apa seseorang tu mungkin menangis ke sekeliling dia menangis ke apa ke, tapi perkara pertama yang mesti dilakukan ke atas jenazah ini, yang pertama mesti mandikan dia, ya. Kita mesti mandikan dia. Yang kedua, lepas kita mandikan, kita akan mengkapankan. Kita nak mengkapankan dengan apa? Kita nak mengkapankan dengan apa? Kain kafan. Ya, dengan kain kapan. Boleh tak kalau kita kapankan dengan kain songket? Tak boleh. No. Kain baju Melayu? Tak boleh. Tak boleh. Kain baju kurung? Tak boleh. Baju pengantin? Tak boleh. Tak boleh. Semua tak boleh kecuali kain kafan. Ya, kecuali kain kafan, Kain kafan. Kain kafan warna apa? Putih. Putih. Ya, kain kafan warna putih. Gaming moment, kalau tak tahu kain kapan tu apa, boleh google kain kapan tu macam mana. Keluarlah hantunya. Bukan, biasa kalau google, kalau buat kematian ni, keluar hantu ya. Okey. Selepas sahaja kita memandikan, lepas tu kita selimutkan dia, kita tutup dia dengan kain kapan. Lepas tu kita akan sembahyangkan dia. Kita akan sembahyangkan dia dengan solat jenazah lah. Lepas kita sembahyang, kita angkat jenazah tu, kita akan bawa ke mana? Bawa ke mana, Jaya? Alam barzah. Bukan ke alam barzah. Pergi ke kubur lah, bawa lah ke kubur. Kita akan bawa jenazah tu ke kubur. Takkan nak pergi shopping mall pula, Okey, dia kena bawa dia ke kubur. Jadi 4 perkara ini wajib dilakukan ke atas jenazah, ya. Kita yang masih hidup ni, inilah yang 4 perkara inilah yang kita kena laksanakan terhadap si mati tersebut. Okey, memandikan, mengkapankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey. Kayak kapan tu apa sekali keluar tu betul. Siapa cakap tu ke syurga, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Okey. Okey, seterusnya, ikut sama dengan Ustaz. Syarat jenazah yang hendak dimandikan. Syarat jenazah yang hendak dimandikan. Mayat orang Islam. Islam. Ada jasad walaupun sedikit. Sedikit. Bukan mayat yang mati syahid. Bukan mayat yang mati syahid. Okey. So kita tengok kat sini, ini adalah syarat-syarat ya, syarat-syarat jenazah, syarat-syarat yang kiranya yang si mati itu yang hendak dimandikan, ya. Yang pertama mestilah mayat tu orang Islam lah. Takkanlah mayat orang Cina pula kan. Maksud saya mayat agama lain. Ada juga orang Cina yang masih Islam kan. Tapi ada tak kita mandikan, orang Islam mandikan mayat orang Hindu? Tak ada tak boleh ya. Tak boleh ya. Kita kalau nak mandikan jenazah tu, nak mandikan si mati itu, mestilah orang yang beragama Islam. Okey. Yang kedua, ada jasad walaupun sedikit. Ya, ada jasad walaupun sedikit. Maksud jasad tu apa? Maksud jasad tu macam mana? Apa?
Fizikal. Bukan roh. Jasad tu badan kita lah, Fizikal. Walaupun sedikit. Maksud walaupun sedikit ni, contoh. Dia accident. Badan terputus. Belah bawah tak jumpa, belah atas je jumpa. Jadi yang dimandikan tu kepala je lah. Maksud yang itu sajalah. Kalau dah tak jumpa tu tak apalah, tak payahlah mandikan. Itu yang dikata walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tu dia ada. Ya Amna, awak nak tanya apa tu? Awak nak tanya apa? Doktor yang mati sebab COVID kira mati syahid ke? Doktor yang mati Sebab COVID. sebab COVID. Okey. Dikira syahid. Mati syahid ini dia kalau ikutkan yang utamanya ialah mengikut berlandaskan Islam, mati syahid ini ialah mati di dalam peperangan Islam. Orang Islam yang mati di dalam peperangan. Bila mana itu adalah maksud asal. Bila mana sekarang ini mayat, Ustaz sabar Azilu, saya jawab satu. Bila mana apa tadi tu? Kalau macam doktor tu dia kena COVID tapi dia masih lagi, dia bukannya nak kata dia berperang secara jasad, secara terang-terang kita berperang menggunakan pisau ke apa ke. Maksud yang dimatakan mati syahid ini ialah mati di dalam peperangan, mati kerana berjuang di jalan Allah. Sekarang ini kita berperang melawan penyakit. Bila kita berperang melawan penyakit, sekiranya boleh dimandikan, tiada masalah. Itu sahaja. Cumanya mati syahid itu Allah yang akan labelkan dia sebagai mati syahid. Tapi kita sebagai manusia kita kena mandikan dia. Melainkan kalau dia berperang, kalau dia berperang dia melawan dengan orang kafir, orang Islam dia berperang dengan orang kafir, itu baru dikategorikan mati syahid yang kubra, yang besar. Okey. Ustaz, kenapa mayat letak kat dalam peti? Yalah, kalau mayat tu dekat hospital kan, dah settle apa semua, nak kena letak dulu. Sebab banyak-banyak ada banyak mayat dia nak kena uruskan, nak kena register lagi apa semua. Jadi dia kena hold lah. Kalau tak letak dekat dalam bilik mayat nanti, dia akan berbau, mayat akan berbau dengan cepat. Ustaz rasa lebih kurang dalam 2-3 hari mayat tu dah berbau dah kalau kita dibiarkan macam kat rumah je ke apa ke, tak letakkan di tempat yang sejuk. Okay? Alright. Ada soalan? Kalau dia masukkan, kan mayat tu dah masuk dalam kubur, dia buka ke tali kafan tu? Tali kafan. Tali kafan. Untuk tali kafan, ada yang kadang tu dibuka, ada yang kadang tu dia tidak buka. Tapi saya ingat Ustaz, dia tak perlu buka Ustaz rasa. Dia hanya buka sebahagian muka sahaja Ustaz rasa. Muka sahaja. Nanti kita tengok nanti dia punya cara kita nak mengkapankan jenazah tu nanti. Okay? Alright, cumanya hari ni kita akan belajar memandikan dan mengkapankan sahaja. Menyembayangkan dengan mengebumikan ni kita akan belajar pada minggu depan. Sebab tajuk ni sangat-sangat banyak. Bila Ustaz kalau direct semua, confirm ramai yang takkan faham. Maksudnya ada yang faham tapi kebanyakan susah nak faham. Sebab itu Ustaz kalau ambil memandikan dengan mengkapankan sahaja hari ni. Okey, bukan mayat yang mati syahid. Ini macam Ustaz cakap tadi lah, yang berkaitan dengan peperangan. Okey, ikut sama dengan Ustaz. Peralatan mandi jenazah. Peralatan mandi jenazah. Air bersih. Air bersih. Sedikit kapas. Kapas. Air daun bidara. Air daun bidara. Sabun mandi. Sabun mandi. Sarung tangan dan apron plastik. Sarung tangan Dan apron plastik. Gayung. Gayung. Kapur barus. Kapur barus. Barus. Putik kapas.
Putih kapas. Kapas. Okey, ini adalah peralatan mandi jenazah. Ini adalah benda-benda yang perlu bila kita nak mandikan jenazah. Okey, yang pertama mestilah air bersih air mutlak lah. Air yang bersih. Yang kedua ada kapas, kena ada kapas. Yang ketiga air daun bidara. Air daun bidara ni kalau ikutkan benda tu dia bentuk buah. Dia buah dekat pokok. Macam zaman dulu kan benda ni tak ada lah macam sekarang. Macam sekarang ni dekat kedai boleh beli dah. Cakap je nak air daun bidara, confirm ada. Tapi kalau zaman dulu tak ada, dia kena perah. Dia macam bentuk limau tu, dia kena perah. Tu zaman dulu lah. Dia susah nak dapat. Tapi benda ni benda yang perlu adalah untuk mandikan jenazah. Yang keempat iaitu sabun mandi. Sabun mandi terpulang lah, nak sabun Lifebuoy ke, nak sabun ini contoh sabun mandi. Macam korang mungkin ada sabun yang macam-macam, ikutlah. Dan seterusnya sarung tangan dan apron plastik. Kena pakai glove dan juga pakai apron. Ini kira keperluan lah. Dan seterusnya gayung. Gayung kita nak gayung. Kita nak siram dia kan semua tu, siram. Seterusnya kapur barus. Kapur barus pun perlu, kapur barus untuk menghilangkan dia lebih. Kalau dah ada sabun, lepas tu ada kapur barus lagi, itu memang salah satu keperluan lah untuk memandikan jenazah. Dan yang terakhir iaitu putih kapas. Putih kapas ni digunakan untuk korek-korek yang belah-belah berlubang, macam pusat, hidung, telinga, jadi contohnya macam lagi dekat lubang bontot je kan, mungkin ada keluar tai-tai ke apa ke, menggunakan putih kapas. Saya tanya, siapa yang pernah mandikan jenazah? Siapa pernah mandikan jenazah? Buat demo je. Saya pergi buat demo. Saya demo je. Buat demo. Usia 18 kot. Okey. Okey. Yang secara real ada? Yang secara real? Tak ada. Tak Yang pernah. ada orang Saya besar. duduk kat luar je. Okey. Saya duduk kat luar je. Tak ada Alhamdulillah, mana yang pernah buat demonstrasi untuk pengurusan jenazah, nak mandikan jenazah tu, alhamdulillah, maksudnya dia boleh nampak macam mana cara untuk memandikan jenazah. Tapi yang saya tanya, kalau yang betul-betul, yang kalau macam demonstrasi tu mungkin gunakan orang yang kecil kan, macam orang yang kecil atau mandikan dia kan, itu dia boleh gerak-gerak. Tapi kalau jenis orang yang dah mati, yang betul-betul dia dah tak hidup dah, jadi apa perasaan kita kadang tu bila kita nak memandikan, kadang-kadang tu mungkin ada terasa seram ke apa ke, macam tu lah, biasalah, normal lah tu. Okey, ini momen kenapa kena letak dekat hidung? Supaya lalat tak masuk lah. Supaya lalat tak masuk. Sebab tu dia letak dekat telinga, letak kat mulut, letak dekat hidung semua. Sebab kalau tiba-tiba lalat, contoh lalat ke ataupun semua masuk, takkan dia melilau dekat dalam, tak jumpa ke jalan keluar. Nanya ke lah kat situ. Dia menganiaya mayat macam tu. Okey, seterusnya iaitu, okey, ikut sama Ustaz, jenazah yang haram dimandikan. Jenazah yang haram dimandikan. Orang kafir, Orang Kafe. mati syahid. Mati syahid. Mati syahid, okey. Okey kelas, jenazah yang haram dimandikan ada berapa kelas? 2. Apa yang pertama? Orang kafe. Orang kafir. Yang kedua? mati syahid. Mati syahid. Okey. Mati syahid ni mati yang berjuang di jalan Allah. Yang pertama sekali, bila dia orang kafir, bila maksud orang kafir ni apa? Maksud orang kafir ni apa? Orang yang bukan Islam. Ya, orang yang bukan Islam. Walaupun mungkin kita nampak dia ni Melayu ke apa ke, tapi dia bukan Islam, jadi dia haram untuk dimandikan. Contohnya kalau orang Melayu tu sepatutnya di Islam tapi dia menganut agama lain. Kalau dia dah keluar daripada Islam, maksudnya murtad, dia dah jadi orang kafir. Kalau orang kafir haram untuk dimandikan. Tidak boleh mandikan. Orang kafir mati syahid, orang berislam. Okey, betul. Terima kasih Adam Kari. Okey, seterusnya nanti Ustaz akan tanya nanti dekat akhir nanti jenazah yang haram dimakan. Sebelum tu tadi
Ingat apa alat-alat yang perlu digunakan untuk dimandikan jenazah? Apa tadi kalau you masih ingat? Air bersih. Air bersih lagi. Sedikit kapas. Air daun bidara. Mandi gayung. Senang. Ingat 5 cukup. Okay, ingat 5 cukup. Settle Ingat 5 pun insya-Allah dah boleh dah. Nanti boleh jawab soalan dekat peperiksaan insya-Allah. Okay, seterusnya iaitu ni syarat dia. Ni antara syarat-syarat untuk orang yang memandikan jenazah. Okay, ikut sama dengan Ustaz. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat-syarat orang memandikan jenazah. Jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki. Lelaki dimandikan oleh lelaki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Jenazah perempuan. Okay, so kita ke sini, jenazah lelaki mestilah dimandikan oleh orang lelaki, jenazah perempuan mestilah dimandikan oleh orang perempuan. Dia tak boleh lah. Kalau ini yang basic yang paling utama sekali. Basic yang paling utama sekali, jenazah lelaki, mayat lelaki mesti dimandikan oleh orang lelaki. Jenazah perempuan ataupun mayat perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Okey, ikut sama Ustaz yang nombor 2. Suami boleh memandikan jenazah isterinya. Suami boleh memandikan jenazah isterinya Dan juga sebaliknya. dan juga sebaliknya. Okey. So kat sini kita tengok suami dia suami tiba suami isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal, suami dia kata saya nak mandikan jenazah isteri saya boleh. Boleh, tak ada masalah. Contoh lain isteri dia pula. Isterinya tiba-tiba suaminya meninggal. Kalau dah suaminya meninggal, dia kata dengan tukang mandi dekat surau tu ataupun kat masjid ataupun kat hospital kata boleh tak kalau saya nak mandikan suami saya, nak mandikan jenazah suami saya. Kata okey boleh, tak ada masalah. Boleh. Suami isteri kalau nak mandikan tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, ikut yang ketiga. Orang yang afdal memandikan mayat perempuan ialah Orang yang afdal memandikan mayat perempuan ialah saudara mara, wali atau suaminya. Okay. Ini kat sini ini yang afdal lah. Yang apa maksud afdal? Kelas apa maksud afdal? Yang benar. Yang lebih baik. Ya, maksud afdal ni adalah lebih baik. Lebih baik kalau orang perempuan ni, mayat perempuan ni dia dimandikan oleh saudara mara dia ataupun wali. Siapa wali untuk perempuan? Siapa wali untuk perempuan? Ayah atau abang atau adik. Okey, ayah, abang ataupun adik lelaki, siapa lagi? Atuk, ayah saudara, itu semua adalah wali untuk perempuan. Dan atau suaminya. Okey, suami masih macam tadilah, suami boleh memandikan isteri dia. Ya, soalan ada? Sepupu. Sepupu dia kena itu kalau wali untuk wali. Sepupu perempuan pun boleh. Sepupu lelaki pun boleh. Tapi dia kena ada tangga-tangga dia lah. Maksudnya yang paling utama sebenarnya adalah ayah. Ayah, yang kedua ibu pula abang ataupun adik lelaki. Sekejap. Panas. Okey, ikut sama sekali yang nombor 4. Orang yang afdal memandikan mayat lelaki ialah Orang yang afdal memandikan mayat lelaki ialah anak cucu, bapa, datuk, anak saudara, bapa saudara sebelah bapa dan ibu. bapa dan ibu. Okey.
So kat sini ini untuk lelaki pula. Kalau untuk lelaki dia macam tadilah yang poin utama, poin pertama tu jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki. Samalah yang ni dia afdal ni maksudnya lebih baik. Lebih baik yang si mayat lelaki ni yang memandikan siapa? Anak dia ke, cucu dia ke, bapak dia ke, datuk dia ke. Anak saudara tu apa? Anak saudara tu anak saudara kira macam anak pakcik dia. Bapa saudara ke, pada bapa saudara tu pakcik dia lah. Itu dia lebih afdal pada untuk orang lelaki. Okey, ikut sama Ustaz yang nombor 5. Mayat budak lelaki. Mayat budak lelaki. Salah ni. Atau khunsa sepatutnya. Aduh, Ustaz stop jap. Ustaz tukar. Bagi Ustaz 5 minit. Patutnya khunsa bukannya cansa ni. Aduh, jebon betul lah. Cungsa. Cansa. Alright. Okay. Alright, so Okay, sir. proceed. Okay. Mana tadi? Present balik. Present balik. Mayat Okay. budak lelaki. Ni bukan. Okay. Mayat budak lelaki atau khunsa besar. Mayat budak lelaki. Mayat budak lelaki atau Dimandikan oleh orang lelaki dan perempuan. Dimandikan Oleh orang lelaki dan perempuan. Okay. Apa maksud khunsa? Tak tahu. Tak tahu. Khunsa ialah dia orang itu dia ada dua jantina. Ya. Dia lelaki pun ada, perempuan punya pun ada. Itu adalah khunsa. Khunsa tu dia ada yang hak lelaki dia punya ada, yang perempuan tu pun ada juga. Jadi kat situ jadi dia tengok dia punya yang sifat dia lebih pada lelaki ataupun pada perempuan. Kalau sifat dia lebih pada lelaki, jadi mayat lelaki lah yang kena mandikan. Kalau mayat dia perempuan, kalau dia sifat dia macam perempuan, jadi perempuan lah yang kena mandikan. Okey, soalan Ustaz. Contoh, orang tu dia lelaki, tapi dia tukar jantina jadi perempuan. Kalau dia mati, nak mandikan dia sebagai lelaki atau sebagai perempuan? Lelaki. Perempuan. Saya perempuan. Lelaki. Perempuan. Lelaki ke perempuan? Lelaki lah. Lelaki. Lelaki. Apabila dia sudah mati, dia lelaki, tapi dia tukar jantina jadi perempuan, ya. So tiba dia mati, dia jadi perempuan. Maksudnya dia mati tu perempuan lah, ya. Bila nak mandikan dia, kena tengok asal kejadian dia. Asal kejadian dia apa? Kalau asal kejadian dia lelaki, so lelaki lah kena mandikan dia. Faham? Faham. Maksudnya contoh macam siapa? Kalau korang kenal lah. Saya tak nak cakap. Tak kenal. Saya tak nak cakap. Pandai. Tak kenal. Contoh macam Kenal dalam Sajjad rahsia ke, Safi Ilyas ke, kan? Dirat. Dia dah mengaku dia perempuan, padahal dia sebenarnya dia lelaki, kan? Bila dia lelaki, tapi masalah dia bila dia mati nanti, kalau lelaki dia tak berubah juga jadi lelaki, dia mati sebagai perempuan, paksalah lelaki lah yang kena mandikan dia, sebab asal kejadian dia adalah lelaki. Asal kejadian dia adalah lelaki. Jadi dia kena nasib lah kalau lelaki tu kalau mandikan faham lah. Okey, seterusnya pasti sebut. Senang sikit. Direct. Teruk. Okey, seterusnya ikut sama dengan Ustaz. Sunat bagi tukang mandi jenazah.
Sunat bagi tukang mandi jenazah Mandi jenazah. Di kalangan orang fakih dan amanah. di kalangan orang fakir Okey, Ustaz tanya, apa maksud fakih? fakir miskin. Itu fakir. Ini fakih. Itu fakir tu yang miskin tu. Ini fakir. Apa maksud fakir? Tak tahu. Tak tahu. Fakih. Fakih ialah orang yang pakar. Orang yang terror lah sebenarnya cerita. Orang yang terror dalam bab memandikan jenazah ni. Itu ialah sunat. Tapi itu sunat. Sunat baik tukang mandi jenazah di kalangan orang yang fakir, iaitu orang yang pandai dan amanah. Dia seorang yang amanah lah. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh ikut sama Ustaz, haram memandang aurat mayat kecuali darurat. Pandang bagi darurat. So kat sini kita boleh tengok haram memandang aurat mayat kecuali darurat. Macam mana nak mandikan kalau tak tengok kan? Dia bila dah contoh mayat tu dia dah terbaring kan. Mayat contoh hari ni mayat dia kan, mayat dah terbaring. Jadi macam mana cara nak mandikan dia? Kita kena selimutkan dia. Selimutkan dia, tinggal kepala ke apa ke. Jadi lepas tu kita mandikan. Lepas tu kita nak gosok-gosok ke apa tu, kena berlapik. Itu tengok yang nombor 8. Jangan menyentuh aurat mayat kecuali berlapik. Jangan menyentuh Itu aurat mayat kecuali So masuk berlapik tu, tadi kan kita dah pakai glove. Betul? Kita nak mandikan tadi kan kita pakai glove. So berlapik lah tu. Jangan dia kata jangan menyentuh aurat mayat kecuali berlapik. Contoh dia lelaki. Yang mayat ni lelaki. Aurat lelaki mana? Daripada pusat sehingga ke lutut. Sehingga ke mana? Lutut. Kan dah dia kata jangan sentuh aurat kecuali berlapik. Contohnya kalau kita nak sabunkan dia ke, kita kena berlapik. Jangan kita dengan tangan biasa ni nak pegang macam tu. Tak boleh jadi dia kena berlapik. Kalau nak buang segala kekotoran dia, macam ada najis-najis dia apa semua tu, dia kena berlapik lah. Dia kena pakai glove. Okey. Itu dia punya cara untuk kita mandikan. Seterusnya yang ke-9, jika jenazah ialah lelaki, dan hanya terdapat perempuan ajnabiyah, wajib baginya tayamum mayat itu dengan berlapik, dan begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga sebaliknya. Okey, ini adalah apa maksud ajnabiyah kalau tahu? Siapa yang tahu? Apa maksud ajnabiyah? Orang yang bukan mahram. Orang yang bukan mahram Orang yang bukan alhamdulillah mahram. Mahram ke muhrim Saya dah lupa Mahram. Mahram Okey, mahram maksudnya orang yang boleh dikahwini orang yang boleh dikahwini. Tapi dia kata apa? Wajib bagi dia tayamum. Tayamum mayat itu dengan berlapik. Maksudnya dia tak mandikan, tapi contohlah tiba-tiba semua orang tak ada, tiba-tiba dekat hutan. Tak ada orang, tinggal laki dengan perempuan. Tiba-tiba perempuan tu orang meninggal. Laki tu je tinggal. Kan? Silap tadi dia kata apa? Jika jenazah ialah lelaki. Contoh yang lelaki tu meninggal. Tinggal perempuan ni je. Perempuan ni pula dua-dua ni sebenarnya boleh kahwin. So bila dah dia boleh kahwin, dia tak boleh sentuh sebenarnya kan. Dia kena lelaki-lelaki dengan perempuan sahaja yang boleh dimandikan. Tapi tiba-tiba pula tinggal dia seorang je. Jadi dia kena tayamum. Tayamumkan mayat tu. Tak payah mandikan, dia just tayamum saja dengan berlapik. Okay? Itu saja. And then seterusnya, ini adalah alat untuk mengkafankan
jenazah. Ni yang mana siapa yang tak tahu tadi yang kata yang kain kapan tu macam mana ni hak ni kain kapan ni. Kain kapan. Kalau pernah tengok pernah tengok cerita tanah kubur dekat Isro kan. Tengoklah selalu tengok kan. Ni kapas. Air mawar. Ini adalah untuk kita kapankan jenazah ni ya. Air mawar, kena air mawar. Air mawar ni dah semua dah ada dekat kedai bersepah dah Senang dah nak cari. Tali kain. Tali kain ni tali kain kapan tali macam mana dapat tali kain ni dekat kain kapan tu kita koyakkan sedikit untuk jadikan tali serbuk cendana. Serbuk cendana ni pun ni memang boleh belilah dekat kedai, kebanyakan kedai. Dan juga minyak atar. Minyak atar ni minyak wangi minyak wangi. So ini adalah alat-alat untuk mengkapankan jenazah. Okey. Macam mana kita cara kita nak mengkapankan jenazah ni, kita bagi masa untuk kita tengok satu YouTube ni. Kita tengok YouTube ini, kita tengok macam mana cara dia untuk memandikan al-jenazah. Sekejap, mana dia? Okay, saya tutup dulu. Macam mana cara dia nak memandikan jenazah ini. Jom kita tengok cara dia. Macam mana kita nak memandikan, macam mana kita nak kapankan jenazah ni. Alright. Ustaz boleh bagi link dekat chat tak? Bagi link kat chat. Alah Ustaz ada letak tu nanti. Ada Ustaz ada letak. Dia tu. Apa yang cakap? Dia tak ni lah. Ustaz lambat. Aduh agak janganlah lambat-lambat. Aduh. Cepat-cepat lah. Apalah lambat. Internet cuti. Spoil lah. Dia spoil lah. Ada spoiler yang nak mengacau, mengganggu gugat ketenteraman. Ada je. Sekejap, saya buka dekat. Bawa bersabar, ujian. Bawa sabar. Yalah, dia memang ujian lah kan. Ladang. Uish, dia tak bagi buka ke? Alah, tentang macam ni juga dia tak bagi. Saja betul lah, geram pula. It's me. Try buka lain. Oh, buka lain boleh pula. Alah Jeponnya. Buka lagu boleh pula. Alah, geram pula aku. Hei, Jepon. Link je lah kita orang tengok. Kalau ada yang nak tengok. Ada tu, link tu ada Ustaz bagi dekat tu kan. Okay, saya buka kat sini. Animasi cara mengkafani jenazah. Ustaz buka lagu boleh pula, tapi dia tak bagi. Aku geram ke. Loading lagi tak tahulah. Saya tengah loading. Kalau loading tu tak tahulah. Aduh. Boleh pula. Macam mana nak tengok movie ni macam ni? Jadi Skype. Loading YouTube tak ada Short mod. movie. Kalau Ustaz buka, tengok. Ustaz buka lagu boleh pula. Aku geram ni. YouTube Tak boleh. kau beli Alah, mesti nanti ada korang tengok masalah nanti dengan nanti. Ustaz tu. Cara nak mengkapankan jenazah. Macam mana boleh tak lepas ni? Aduh, YouTube buat. Buka lain boleh pula. Geram betul. Tengok buka lain boleh tak? Buka lain. Boleh pula. Mama Alah, nak geram. Movie loading. Tu Ini boleh. adalah cara you tengok ni, tengok macam mana cara dia untuk mengkapankan jenazah. Ni kita kena ada apa? Yang pertama kain kapan. Okey, 5 helai untuk dia, yang penting ada kain kapan lah. Jadi dia punya dia punya mayat tu mestilah kira kita kena, dia jangan pakai apa-apa lah. Kita
selimutkan dia tu dengan kain kapan saja. Dia tak boleh ada baju lain macam tiba-tiba nak pakai baju raya ke lepas tu baru kain kapan, tak boleh. Ya, tak boleh. Ini contoh dia. And then nampak ni. Dia letakkan kain ni. Dia letakkan kain ni, kain kapan ni. Lepas tu ni yang tadi tu tali. Ni tali ni. Tali kapan tu kat sini untuk dia ikat kain kapan tu nanti. Nampak dia gunting. Sap. Ni lah jadi tali kapan ni. And then kena ada kapas. Tengok ni. Macam tadi kan masa kata tadi ada kapas tadi. Kapas tu dia tengok nanti macam mana dia punya cara dia nak buat tu. Minyak wangi macam cendana. Ini tadi lah serbuk cendana tadi. Ya? Serbuk cendana. Serbuk cendana. Lepas tu ada pengukur amboi. Ya ini advance lah kalau ada pengukur meter. Kalau ini advance. Kalau tak nak tak apa. Ada cawat. Kena ada cawat juga. Okay, and then kapur barus. Cawat. Tu nampak tu dia letakkan minyak wangi, minyak atar tadi tu. Minyak atar tu letaklah dekat tempat-tempatnya lah. Siapkan kain kapan dan pindahkan jenazah tu di atas kain kapan. Siapkan jenazah tu dekat atas kain kapan. Sap, letak dia senang letak sap macam tu je. Apa tu? Dia letak dekat telinga, dia letak dekat hidung. Macam Ustaz cakap tadi lah. Kenapa kena letak dekat hidung dengan hidung dengan mulut tadi? Hidung dengan telinga tadi sebab apa? Supaya tak ada binatang-binatang lain yang masuk ataupun ada benda-benda lain yang masuk lah. Ini contoh. Ini contoh untuk lelaki, ada contoh untuk perempuan. Dia ditunjuk sekali. Nampak tu dia letakkan cawat kan kat situ kan, untuk menutup. Jenazah sudah dikapalkan dan siap untuk disemayangkan. Tu tinggal balut je lah. Tinggal balutkan dia. Itu sahaja. Simple. Yang tadi tu lagi cantik sebenarnya yang ni animasi cara nak mengkapani jenazah ni. Asal dia tak boleh pula, aku geram betul. Aduh, time nak buat je dah. Tapi video tu macam ada problem dengan Ustaz kot. Mungkin lah dia tak puas hati dengan saya kot rasanya. Dia tak puas hati dengan saya ni. Okay. Alright. So, apa ni? Naruto. Anyway. Kantoi pula. Okay, so Malam pun kabut kami. Masa kuis. okay. Ini apa? Alamak, mana tadi? Alright. So untuk yang dekat ni, sekarang ni dah pukul 3.25. Rasa macam tak sempat lah kalau kita nak buat quiz. Untuk quiz tu, Ustaz ada letak dekat Ustaz ada letak dekat Google Classroom. Letak dekat dalam Google Classroom. Ini adalah contoh, ini adalah latihan-latihan dia yang ada kat dalam Google Classroom tu lah. Mana yang tak ada tu boleh masuk Ustaz punya misalnya Google Classroom ni. Kod dia. So ini dia punya soalan-soalan dia. Jawapan ni semua dah ada dekat yang tadi tu kan, dekat slide Ustaz tadi tu. Ustaz dah bagi dah slide tu dekat Google Classroom. Nanti tinggal salin, type je. Ataupun dekat dalam quizzes tu sendiri. Dalam quizzes tu sendiri isi je sahaja. Kali ni Ustaz buat lain sikit. Sebab yang Ustaz tak buat ABC Ustaz tak buat ABC. Korang kena type ataupun korang kena tulis kat situ. Okay. Alright, dah 3.26 Ustaz boleh beransur dulu sebab Kang nanti lepas ni nak next ni kan kelas kan. So itu sahaja. Ada sebelum tu ada soalan apa-apa tak? No. Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, nanti ada apa-apa nanti WhatsApp Ustaz ke apa ke, nanti Ustaz akan jawab insyaAllah kalau nak tanya pasal apa-apa. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Cheers, Ustaz. Bye. Bye. Masih ramai Bye, lagi. bye. Ustaz. Kuisis tak ada sebab dah masa tak cukup. Kalau lambat-lambat kan nanti susah juga. Korang tak masuk kelas sebelah. Marah. Bye. Ustaz. Dah, keluar semua, keluar. Saya masuk dua kelas terus. Ustaz hanya mampu menggelengkan kepalanya sahaja. Wajah. Goodness. Alamak, tak off lagi. Tak off ni record. Ayo. Aduh.